Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ada kalanya lelaki yang ada ia daripada orang yang berbuat ibadat yang zahir juga, seperti sembahyang dan naik haji dan lainnya, daripada segala ibadat yang sunat, padahalnya tiada baginya lelaki jalan dengan ibadat yang batin, dan baginya gerak dengan berfikir dan dengan cita-cita hatinya, dan hanyalah ada amalnya itu, iaitu amal engkau daripada dengan mengerjakan sembahyang, atau bukan engkau tu, anggota, amal anggota dengan mengerjakan sembahyang atau naik haji atau perang sabilillah atau lainnya daripada segala ibadat yang zahir, maka amalnya bagi ahlinya dan anaknya dengan berusaha menghasilkan rezeki yang halal bagi mereka itu, dan berdiri dengan mentarbiahkan mereka itu, serta sabar ia akan kesusahan yang demikian itu, iaitu lebih afdal daripada segala ibadat yang lazim bagi badan yang tiada berlaku kebajikan itu kepada yang lain. Kita sambung lagi tentang kelebihan berkahwin. Jadi di antaranya kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kita ni ada jenis orang yang mengamalkan amalan yang zahir, seperti sembahyang, zakat dan seumpamanya. Dan ada orang yang mengamalkan pula ibadat-ibadat yang dibangsakan kepada batin, seperti tafakur dan seumpamanya. Maka ada laki-laki yang tak ada baginya amalan yang dibangsakan kepada batin, hanya ada baginya sembahyang, puasa, zakat, haji, perang sabit. Maka eloklah baginya sebagai ganti, iaitu amalan mencari rezeki yang halal. Jadi cari rezeki rupanya ibadat juga. Dengan syarat kita ada ibadat yang khususiah. Ibadat dua, ibadat khusus, ibadat umum. Ibadat umum ini tidak diterima manakala telah kita selesaikan ibadat khusus. Ibadat khusus ni contoh sembahyang 5 waktu. Ibadat umum ni seperti kerja jabat, cari rezeki, niat kerana Allah, jadi ibadat juga. Tapi kalau main kerja jabat saja niat kerana Allah, sembahyangnya tidak, tak jadi ibadat lah. Nak jadi ibadat, kerja ibadat, kelaut ibadat, gaul seming buat ibadat, mestilah amalan-amalan yang wajib ada, jangan kurang. Termasuk amalan yang berpahala banyak, iaitulah mencari rezeki dan susah payah mentarbiah anak isteri. Semua tu pahala belaka. Batu paling penting sekali beriman. Faham? Imam penting kali. Batu dalam 3 ilmu hak fardu ain, ilmu tauhid dulu. Nampak? Ngaji Quran kediang, sah batas sembahyang kediang, tauhid dulu. Maknanya biar betul dulu akidah. Bila betul akidah, barulah sembahyang diterima, barulah maknanya cocok duri pun boleh pahala. Barulah maknanya kita duduk tengah panas ban di hujang naik motosikal dok dang nak nusuk kat seduh, boleh pahala juga. Atas setiap kesusahan, atas dasar ada dah tapak, iaitu iman. Lambat kan siapa adik? Jepok dengan ayah anda. Kenal ayah anda? Apa dia? Rebuk si ukuh gini. Iaitulah mencari rezeki yang halal bagi mereka itu, bagi anak bini. Betul dah orang kata ni cari rezeki ni ibadat kau. Tahu dah, semayangnya dah. Main cari rezeki saja tak jadi, mesti ada semayang dulu. Kerana semayang
adalah teras ataupun tiang bagi agama. Bila ada semayang, akidahnya sahih, setiap yang kita buat kerana Allah boleh pahala. Pakai baju boleh pahala, pakai lipa boleh pahala, naik motosikal boleh pahala, duduk tengah panas boleh pahala. Ni duduk saja malam ni dak berjudi boleh pahala tak? Dak berjudi tu boleh pahala juga. Bukan siapa ke tempat berjudi je tambah dak ni dak pergi buat maksiat boleh pahala dah atas dasar beriman. Carilah rezeki yang halal, jangan cari rezeki saja. Pepatah Melayu, rezeki jangan ditolak, kena tambah sikit, rezeki yang halal, jangan skema rezeki. Ambil orang ambil Melaka, ambil si borang. Aku cok tak apa. Orang yang berhak tak ada masalah. Pasal harta tu harta rakyat. Orang yang tak berhak tak boleh pasal hak rakyat. Hak tukang agih pula dia kata duit dia. Lagi salah, duit rakyat patut dikembalikan. Kena buat style khalifah, iaitu kalau rakyat pemimpin boleh seria, rakyat boleh seria. Jangan kita boleh 500, dia 500 juta. Jangan main gitu. Tahan tak 4 bulan 500? Tak tahan? Tak apa. Spek hitam apa tu? Nampak? Badan seluruh kepala kain je 500 ya dah. Cari rezeki yang halal. Bila halal, cari ni dapat pahala. Tak cari dapat dah. Esok nak pergi cari rezeki halal, tak pergi lagi, boleh dah. Kerana niat nak buat benda yang baik, 1 pahala. Esok turun cari rezeki halal, 10 pahala. Buat balik pula ke anak bini, Allah berlipat-lipat kali ganda pahala. Nabi kata dalam hadis lain, 1 suap masuk dalam mulut anak bini, sekali sedekah orang fakir. Kita pergi pasar, kita tengok 3 orang miskin, tewi 3 kali sedekah. Maka kalau bini kita makan 3 suap, menyamai dah 3 kali sedekah. Dah bini kita kita bilang tak balik, dia makan nasi berapa kali suap? Ada tak 3 suap? Berapa puan? Ke lebih? Lebih tak? 30 tu sedap mulut dia tak bini saya 3 mulut suap. Dah semulut banyak mana? Semulut sepuyuk dah 3 puyuk faham ke dia? Dah kira dah. Mana Nabi kata luqmah. Luqmah ni maknanya 1 suap yang masuk di dalam mulut ahlimu, sedaqatun, 1 kali sedekah. 1 pahala sedekah balasannya syurga. Tapi jangan pula bila tengok orang susah kita tak bersedekah, tak berderma surau masjid, tabung-tabung jihad apa. Dah Nabi kata we makan anak ini sedekah dah banyak dah aku sedekah. Jangan main gitu. Kerana setengah daripada pendapatan yang kita dapat ialah untuk orang lain, bukan untuk kita sahaja. Bila sebut kita, termasuk orang yang bawah tanggungan, anak bini kita. Jadi janganlah gaji kita untuk anak bini saja, biarlah orang lain tumpang merasa. Barulah dikatakan gaji kita berkat. Dapat orang rasa banyak, berkat banyak. Orang rasa sikit, berkat sikit. Berkat sikit baik pada tak berkat langsung. Boleh dia gaji pada mulut dia, mulut bini dia, mulut anak dia. Orang lain tak ada nak rasa pun. Biar ada. Nampak? Kerana perjalanan kita sebenarnya perjalanan balik dah. Budak-budak anak kita dia baru nak naik. Nampak? Dia membesar. Kita mengecil. Alu balik dah kita. Kalau umur kita maknanya 40 je, 20 maka habis gostang balik semula. Kalau umur 60, 30 balik semula.
Nak maka nak balik bukan nak bawa piti banyak, nak bawa bekal banyak. Nak banyaklah simpang piti siapa dak dang nak derma, dak dang nak sedekah, dak dang nak beri ke orang. Neh. Dah ayahmu mati kau ni. Oh, parak tinggal. Tabung haji 40,000. Bank pada rima 60 lebih. BSN 120 bawah. Saham 35,000. Nampak? MLN 60,000. Banyak. Tanah tahu kalau hak di Bukit Perayung saja sekotak kasut gerang. Tak masuk lagi hak di Inung. Hak tiruk apa semua. Oh, banyak tinggal. Nak dak dang sedekah, dak dang derma balik awal. Neh. Dah boleh kan anak sedekah kan? Waladin solihin. Nah, tu dah hak tu hadis. Hak tu hadis, kita meninggalkan anak yang soleh. Nah, hadis, anak kita masuk dak dalam hadis tu. Nah, kita tengok kubur ni. Nak kubur. Nah, amal ada tak kubur? Ada. Tu zaman 2012, 2040 kita bahang tanah lagi. Tak ada terus kubur. Tidakkan kubur dah masa tu. Pakai letup. Nak. Mayat abur ramai-ramai mati pum letup pakai ada. Lugar tengok kubur gitu. Dan ni 2012 tak ada lagi dah kubur. Betul tak? Ada dah. Nah, dah zaman anak kita lagi gitulah kau berat. Nak? Ada kita. Maka labur sudah. Nak, kerana anak kita, bini kita belum tentu. Nak digunakan harta faraid yang kita tinggal untuk kebaikan kita belum tentu. Hak kita sahih senang, hak kita derma, hak kita sedekah. Nak, hak tu pasti dah. Syahadang adalah segala orang yang sabar atas kesakitannya dan kesusahan yang didatang daripada ahlinya, dan anaknya itu amat besar pahalanya dan martabatnya orang kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diceritakan orang bahawa sesungguhnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih sayang lagi membaikkan perangai serta perempuan yang diperbuatnya isteri itu. Sabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sabar atas kejahatan perangai isterinya, niscaya memberi oleh Allah Ta'ala daripada pahala seumpama yang diberikan akan dia pahala akan Nabi Ayub. Sabar ia atas balanya, atas ujiannya. Dan barang siapa perempuan yang sabar ia atas kejahatan perangai suaminya, niscaya memberi akan dia perempuan oleh Allah Ta'ala seumpama pahala yang diberikan kepada Asiyah isteri Fir'aun. Jadi bila bernama suami, ingatlah bahawasanya kita akan memikul susah yang sangat berat. Faham? Jangan bila nikah fikir seronok ni. Nak esok nak nikah malam ni tidur senyum. Suka sangat. Tidur senyum, tak usah kata bangun. Faham? Pasal apa dia senyum ingat? Orang nak nikah apa? Masa nak nikah tu suka tak? Nikah kat gigi pukul 10, masa ni pukul 8 suka tak? Muka kau ni cuba ya. Ala ke kamera. Suka tak? Berasa jalan tak cicak sebab apa? Nak taruh malah karang. Aduh. Nampak warak orang. Suka belaka. Nak? Sukalah. Sing ada sing. Masa hari nak nikah. Masang awak muka. Senyum. Manis. Ngamaknya kalau gula bergalu. Manis je. Bergalu-galu. Tu. Pasal kita tak tahu. Nak, ni ada sama kilo. Senyum. Dah boleh bini dah. Sama je. Suka kau? Ya tak mau. Bagian pelabuk ada mau. Kerana kita tak dapat
benda tugas berat yang sedia menanti. Macam orang mah boleh jawatan tips lah. Oh, malah tu diumumkan. Nampak? Datuk sekian. Nampak? Mendapat kemenangan dengan majoriti besar. Tengok. Tengok muka Datuk. Memang dia jadi besar minggu depan akak supah. Tengok muka dia. Manis tak? Manis letih-letih. Suka. Esok orang junjung ni. Dah malah tu orang lambung dah. Dah umum menang ni. Kan orang lambung kan Datuk. Piung, pak piung sambung. Piung, hotlah piung dak sambung. Bawa itu. Datuk pula yo suka ngak. Berapa dia suka ngak? Pasal saya tak tahu kala. Faham tak? Kalau dia tahu takut lah. Macam Sina Waqar bila lantik menjadi khalifah nangis. Takut tang tau. Nampak api neraka tau. Nampak saat jawab di hari kiamat kat gigi. Takut dok lepas jawab. Kita ada. Suka. Tu tak? Tak tahu kala. Udah tahu kala. Tapi bukan Datuk sini. Cerita ni di Mongolia. Pasal dia tak tahu. Nabi kata man wuliya faqad zubiha bi ghairi sikin. Siapa yang dilantik menjadi pemimpin, dia telah disembelih dengan pisau yang tidak kelihatan. Faham? Maknanya keadilan dia lah yang melepaskan pisau daripada batang tekuk dia. Nah, kerana dia akan paling banyak disoal. Mu itu merintah negeri ni, orang kita lah. Dan mana yang mau benarkan maknanya orang minum arak judi gitu gini? Sudah kerja dah lah. Tapi tak lapau. Tidak ngaji. Suka sangat. Tak apa lah. MB bah. MB bukan menteri besar. Menteri bah. Maka seorang pengantin lelaki dia bimbang setelah dia berjaya menjawab akad nikah, maka dia bernama suami. Takutlah dia. Kerana apa? Kerana hadis Nabi. Hadis mana? Iaitulah kullukum ra'in. Semua kamu wahai suami-suami, ra'in adalah orang yang menjaga. Wa kullu ra'in, yang tiap yang bernama suami, mas'ulun an ra'iyati, akan kena tanya daripada orang yang dia jaga. Nak orang apa? Takut tang nak jawab nikah. Nak dah rapuang gitu kok. Tak tahu kala ke. Nak esok nak nikah malam ni tengok anak dara. Esok nikah tu malah ni anak dara manis muka. Nyanda di wacong geng. Nampak muka sangat. Mesej mo ni. Tak. Abang Leh. Abang Leh buat apa tu? Nampak? Dah? Suka sangat esok nama bini dah. Nama isteri. Nampak? Dia nak tahu kehala. Nak? Kalau perempuan yang tahu, Allah takutnya. Pasal esok bergelak isteri dah. Nampak? Nabi kata kullu mra'atin, semua perempuan, iaitu isteri. Nampak? Ra'iyatun. Nampak? Dia adalah penjaga fi baiti zaujiha. Nampak? Di dalam rumah suaminya. Wahia, dan dia mas'ulatun, pasti akan kena tanya an ra'iyatiha, daripada penjaga anak-anak di bawah penjagaan dia. Takut dia. Allah tanya, mu nama Minah bin Abdullah. Kita lah. Anakmu bukan hak ni semek ni. Yang mu benar itu keluar rumah pergi patah. Nak ngabang telipuk tengok orang main buang musing tak akan tudung. Anak kita. Dan yang muda marah tak, bapa muda marah tak akan tudung. Nak marah kerana budak-budak learning itu belaka. Sudah kerja dah lah.
Sudah kerja dah lah. Main padang, main budak-budak learning. Nah, hak jahat tak nampak, kita tak boleh nak jaga. Hak jahat nampak, jangan jaga lah. Faham? Neh? Hak nampak terang-terang, pakailah tudung, jangan kepala rambut jelek lepas keluar gitu. Hak kita tengok dah pakai tudung, pakai baju molek dah tutup aurat, kita benar dia keluar, lepas tu belakang kita dia buat benda hak salah. Hak tu bukan dalam tanggungan kita tu. Faham? Ni nampak terang dah. Tu kata. Nak kena soal se. Dah ni budak-budak belak-belak pakai baju mak gitu lah. Nak rambut dah lah dak tudung kuning pula macam jembatan nyapu. Hak laki tang sini tengah ni kuning. Nampak? Lalu kat tepi pagar nampak gitu. Nampak? JKK kata tumpah mari duana pula. Dah tak nampak muka, nampak jambu kuning lalu kat birai pagar. Dah terbit lepas lak mung. Aku ingat tumpah. Dah. Dengan pakai kain belah saya jenis budak puang ni tali alu. Nak, jenis nampak tiok. Nak. Natu macam natu tu pun pusat jelek. Jangan ni mak joheh. Piye orang puang kat moh-moh nampak pusat moh kan luar. Lah natu aku tu. Kahwin baru ni orang Kuala Lumpur. Lah natu mu. Aku ingat anak Dayak. Dah pusat jelek. Anak lawak gua ni. Anak luar pendek, laki luar pendek. Orang luar pendek buat tidur. Buat naik motor. Aduh. Nak, ada kata apa? Dengan luar ketak, dengan hak punggung pui nampak. Hak keluar tak nampak punggung pun nampak bekas punggung. Hak baju kecik pakai. Nak. Umur 18 tahun pakai baju hak saya 13 tahun. Gak persepeh-sepeh tubik lah perut. Nampak? Tubik tu tubik macam-macam barang hak dak watuk tubik. Nak. Dia apa dah. Tengok anak puang pakai luar ketak nak pergi jalan patah dengan rambut dak tudung dak kata apa. Dia mu dak marah mek anakmu. Dengan luar ketak dengan punggung pui tu dak lalu kat orang. Awak mana orang lain ni? Nampak? Pasing dia dah. Kita dulu lain kita. Orang lain ni main orang lain ni kapuk suti. Di muka naki. Baru menyanda di kubur. Nah, mana boleh main orang lain ni gitu anakmu kan? Leni tak leni tak ada peduli. Depan matamu wajib membuku, tutup aurat baru boleh tubik. Dia tubik, dia molek tutup aurat, belakang kita dia buka, kita tak tanggung waktu. Faham? Ni hak depan mata. Tak marah sikit. Nak. Habis kuat molek luar. Apa sebing? Kata gitu Nak, kata gitu kan nak. Molek ke jenis luar. Molek engak kan luar gitu. Tak marah gitu lah. Anak pun tubik. Nak. Beli mana? Luar ketak itu. Beli kat kemak se. Pulak dah. Nak. Tak payah tubik luar ke puang ke apa dah kan? Bukan body kacir, body Lamborghini. Faham? Ropuang Tuhan buat ni daripada ujung rambut pada ujung kaki, perfection dia panggil. Side mirror lawa, bumper lawa, ring lawa, steering lawa, pedal brake lawa. Seksi belaka Lamborghini, betul tak? Ada hak ada lawa. Beli setir Lamborghini Diablo, bayar 4.8 juta, berapa sampai rumah. Ada kena tukar kedai. Pergi kedai Batu Nang mula tukar side mirror, buah side mirror wira sabah. Ada. Agak puang gitu. Bang. Dia tu comel dia tubuh badan boboh dengan baju lawa dengan luar ketak pula suruh hara habis orang. Nak. Lalu kat depan dulu nak tengok pakai gitu, nak kau lupa lah. Learning depan surai, Papa Hasan. Nak, Tok Imam, Tok Bila, Tok Siok. Duduk atas dekat depan surai duduk sembang. Nak. Lalu awek punggung gitu. Ketuk. Tok Imam gitu. Jeng Tok Imam.
Nak. Ha. Awak gua ni lalu kok tikak surga. Kau tengok komat. Allahu akbar. Nampak? Kuat awak lalu kat tu. Apa jenis nak nampak sebelah ni dada. Tu bila Allahu akbar. Allahumma hadini fi man hadai. Jeng habis. Punah jahanam habis. Faham? Sungguh, ia fitnah tahu tak? Oh, orang mati nak baca telking. Panggil orang baca telking. Nak duduk orang baca telking. Orang puang mari. Anak si mati pakai tudung. Tapi tudung ni lilik tekak saja. Baju dia ni t-shirt gini. Nampak luruh dendang ni. Duduk ngadak baca telking. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nampak? Bila buka gitu tengok depan muka baca telking. Dok ingat terus telking. Sungguh berlaku dah. Akulah tu gitu. Jeng gitu. Kalau awak guan ni. Tu kata, dah. Jangan suka sangat. Suka sebelah, sedih sebelah. Nak gembira dan duka kena ada. Kerana dia nak menghadapi tugas yang sangat besar. Bukan suruh berduka cita menangis pelak. Nah, bukan gitu. Maknanya janganlah suka sangat. Kerana tanggungjawab berat menjadi suami. Nah, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Gana tu bila? Bagai. Jom siap. Bagai. JKK. Bagai. Nampak? Oh, sah nikah. Tak. Oh, lelaki mewek senyum. Salang orang. Bagai. Anak dara kita kot celah hasil. Nampak gitu. Tak? Oh, suka angkat kaki gede. Apa leh. Nampak? Ingat tu, kamu sekarang telah pun sahih menjadi suami kepada si fulanah. Nampak? Kata Tok Imam. Suka sangat. Faham baik. Kita kahwin dengan perempuan tu bukanlah sebenar-benar. Nampak? Suka belaka. Dialah sebenarnya rima kau. Faham tak? Dia akan kekal kita. Dialah ular king cobra yang akan patut kita pagi petang. Tahu tak? Tu kau puan. Dia kekal laki dia. Kekal dengan mulut. Bang. Itu sifat kau puan. Pasal tu hawi dia lemah serba-serbi, tetapi mulut Power Ranger tu. Dah. Nyak mu kahwin dengan puan, jangan suka saja. Mu kahwin dengan penipu besar. Mu kahwin dengan orang yang akan menyusah kamu. Mu kahwin dengan orang yang tak cukup pangsokmu. Mu kahwin dengan orang yang tidak mensyukuri apa yang telah ada. Mu kahwin dengan orang yang akan curi ketek pitihmu masa mu berak kayak gini. Faham tak? Mu kahwin dengan orang yang berjanji palsu. Faham? Itulah hakikat seorang isteri. Betul tak? Tanya orang lelaki. Apa yang jawab? Orang lelaki betul? Dah tengok. Nyak aku seorang kena. Ramah kena. Nampak? Itulah jangan suka sangat. Itulah bala ujian kita sebagai suami. Maka lelahnya kita nak tarbiyah, nak jaga dengan macam-macam tipu helah dia, maka dapat pahala yang besar. Faham? Tengok muka dia. Tangan dia nak marah. Molek masih malam nyambuk lawa. Malam nyambuk, suami masuklah bilik. Dia duduk kat katil tepi, tak duduk atas katil. Ada duduk atas katil. Atas katil dia duduk macam tayak akhir. Tangan bubuh tak lutut, berina apa kat ni. Nampak? Oh, masa tu manis muka. Kita buka kita, Assalamualaikum. Dia muka ges pampok muka. Rapuan. Comel lah tu. Manis muka. Dengan biliknya siap, dengan rasanya Allah, dengan bau sedap.
bawah batang bunga melor, atas batang mayang pandang. Oh, memang malam pengantin. Nak boleh 2 tahun nikah. Mana mak? Agak nana. Apa? Rumah aku tu lah. Apa? Buat pula. Nampak? Itulah apa. Susah tak kita? Susah tu sabar, boleh pahala. Kerana kita kahwin sebenarnya dengan orang gila. Dah. Dia kata tak apa, kita ikut dia boleh sakit. Beli abang beli pula. Macam-macam penyelewengan menyebabkan ekonomi kita teruk. Ingat ni mak, abang beli pah ni dah saya beli dah nah. Tak ni Allah dah beli dah. Aduh, tak apa lah kalau percaya pada. Faham tak? Memang beli pula. Habisnya rombok habis dengan dapur, dengan siling, dengan latang, dengan papan habisnya rombok habis. Bagi kata rumah kontraktor dia bagian pecah rumah. Faham? Dia kontraktor bagian buat rumah. Tapi ada lagi kontraktor yang lebih besar. Bapak kontraktor. Apa dia? Bini kontraktor. Sebab apa? Rumah kontraktor diri dia pecah. Dia beki juga pecah dapur, pecah kabinet. Dia bagian main. Dosa kata bagian halaman depan, bagian dapur. Bang awak kabinet baru. Ni kita buat puyuk, ni kita buat beseng, ni kita buat pinggang, ni bagian rok sudu, ni nak buah ning. Dah bukan 15 riyal kau. Nampak? Ning. Asal mozek kat atas pula. Habis 15,000. Betul tak? 15,000. Masak tak? Bagian tu saja. Bila nak tukar mozek, janji pas hari-hari nak tukar mozek. Seming tu tak boleh jalan. Dia jadi bekak keting. Dia tukar mozek. Mozek dah pasang tai. Parah. Itulah hakikat seorang isteri. Nak tak? Ada. Tak, bini tak boleh. Tak ada orang nak jaga kebajikan makan ke darah kita. Bini pening kepala tak salah. Sabar je. Biarlah bini. Itu sunnah. Tahu dah dia memang menyakitkan kita. Sabar. Dia teruk pada anak kita lagi. Bagi yang beli. Anak kita beli 5 riyal cukup tak? Kalau nak pergi kedai, beh dah, whisky-an, nampak. Bini kita, mang nak pergi maintain jaya ni, terwi whisky-an, boleh tak? Dia tanya pada kita di sini air. Nampak sikit, ya. Wih 50-nya belabek, 50 boleh dah. Dia kata gitu pula. 500 bang. Biarlah susah-susah pun, biarlah. Kerana dia dapat pahala. Kita cari duit susah, habis ke dia boleh pahala pula orang bayar. Tengok dia pergi beli barang. Tengok supermarket. Faham? Dia tolak troli. Kan dia troli. Jangan kalau boleh jangan biar dia troli, bayar gaga sudah, gaga. Gaga tak boleh bawa embel berat. Troli sedap dia tolak kan. Tolak saja tak apa. Nampak? Dia hak bagian tangan bayar hak ni tariknya. Tu bimbang betul tak? Dia buat macam ketuk lelaki dia ada 3 somel. Macam ke tokai balok tu lelaki. Sedap gamak tarik ni, sarang ni, buh ni. Dia tak tengok ke peluang, dia tengok penuh lagi. Tak penuh lagi, tarik. Allah Rabbi. Sekali ambil barang tu, tok lelaki seduk agak. Buh. Dah duduk belakang. Dah troli tu kalau separuh 400 riyal betul tak? Pernah ni 700-800 ni. Ni troli tubik ke atas pula barang 800. Dia jaya tau. Dah 800 dah gaji 1,000. Jangan main. Tak ramuk tu. Dia boleh yang nak pergi beli boleh. Tapi tak boleh tolak troli. Ya, kita tolak lah. Nak tolak ke? Tolak saja. Jangan ambil barang. Tolak saja. Boleh. Kalau ambil barang, jeng. Biar kita ambil. Faham? Kalau dia tolak, jeng kita. Berarti usah tak apa. Nampak? Kena cak ayam. Tak tarik penuh. Dia siapa kat cashier, dia panggil kita. Baik. Dah mau penuh, mau bayar lah. Dah. Tak nak bayar kita. Obik lah habis kelepar.
cari kat tu, cari kat ni, cari kat tu, cari kat ni. Tak cukup barang, tak cukup pitih, macam-macam peseng. Nah, biarlah jenis dia gitu. Dia teruk pada budak-budak. Begitu juga perempuan, bila mu nak bergelar isteri jangan suka saja, kerana ada duka di sebalik suka. Mu kahwin ni dengan rima juga. Molek 2-3 hari je nikah molek. Masuk 2 minggu boleh lepeng tawa atas muka. Betul tak? Nya lepas dituk lelaki. Balik di rumah mak. Buat apa? Abang mak lepas. Berat tu dah. Baru dia tahu. Kamu suka dengan awak ni? Tengok pada sanding, tengok dia duduk atas pelamin, tengok pada makan beradak, mu suak aku suak, mu suak aku suak, mu suak aku suak. Macam ke bidadari dah. 2 minggu balik rumah tu. Nya terajang dituk lelaki ni, tergelang sekok ni. Nya pelangki terus atas sekok. Dah main apa kawan tu. Tengah tidur ni apa? Waktu poh hari panas atas muka. Orang lelaki nampak baik, jangan kita risik dulu. Masa dia mari merisik kita memang baik, tak ada dia buat jahat. Faham? Orang lelaki kan masih minta anak dara orang, dia pergi rumah orang, dia buat baik ke dia buat jahat? Dia awak orang warak ke buat something? Warak. Tak ada orang nak merisik rumah orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat apa ya? Kita lah janji nak pergi tengok anak mau. Ada tak itu? Ada. Lepas tu baik lah. Ada. Nampak? Tu kita kan lelaki tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa dia ni? Kita lah janji sekarang nak tengok anak makcik mana ni. Sini masuk. Apa khabar makcik? Aduh. Duduk bergaluh je. Minum air bang. Tak apa makcik. Nak minta anak orang. Faham? Boleh 2 bulan nikah, ni sepak terajang, ni jek macam-macam peseng. Ni tanya kepala sembang ni dalam sing. Dia kata, batu jinakkan isteri kamu. Daripada rima biar jadi kucing. Faham? Bila jadi kucing maka menggembirakan kita. Tapi jangan terlebih jinak sampai jadi hamster tu lagi. Nampak ngeri tu. Faham tak? Jangan sampai gitu. Tu salah jinak pula. Bahangi kayu tah. Itulah orang lelaki. Betul tak? Bila dia nak molek belaka. Bila boleh dah apa serba dak kena. Faham tak? Masa nak nikah dia puji lawa layu ni. Tak lawa manalah saya. Lawa, saya tengok lawa. Awak cakap lawak tu. Dah, saya tengok lama dah kapan. Awak ni di antara hak paling lawa lah. Aduh. Apa tu? Sungguh ke? Sungguh. Sikit pun tak lebon. Faham tak? Baik, kita tubuh kita naik sikit. 3 hari nak nikah. Tak apa naik ke kuru ke, gemuk ke. Abang sayang dah. Bila-bila abang sayang. Aduh. Bila anak 2, dah anak 2 orang puang. Dia tak pandai jaga body. Orang nak wi kopek anak, akak pala anak tu. Wi kopek anak, akak pala anak tu tapu. Jangan wi kopek patu lepas gitu. Faham tak? Dia wi kopek patu lepas. Injuk pula. Tu derah tu tu. Orang putih tak main ngopek gitu, dia baring. Dia tidur anak ngopek dengan dia, ataupun dia duduk dipegang kepala budak, biar kepala budak tu tinggi, baru ngopek. Tak, di kepala atas riba, wing ngopek. Memang derah tua. Faham? Anak 2 dia tengok, warna body jadi macam pen pasir gitu. Faham tak? Dia kata macam-macam. Nampak? Masuk 2 tahun nikah lah bini dia pun sikat rambut apa semua sudah mandi. Nampak rapi tak? Rapi tak sikit? Rapi sungguh macam peti sejuk nampak. Dia kata orang lelaki. Biarlah orang lelaki tu kita jadikan dia baik dengan kita sampai bila-bila.
Tak. Jadi masing-masing ingat, menjadi suami ada tanggungjawab, menjadi isteri ada tanggungjawab. Kita tak boleh nak laksanakan semua tanggungjawab kita, tak mampu kita. Maka yang selebihnya itu kita minta pertolongan Allah, agar Allah la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Jangan ambil balas atas kita dalam pengurusan anak isteri kita. Apa yang kita tak boleh nak handle, apa yang kita tak mampu, yang kita tersalah ataupun cuai. Gitu juga orang puang. Nak minta maaf sama dengan tok lelaki, jangan tunggu raya. Kerana tok lelaki kita bukan mati lepas mayang raya, tapi tak kira molek esok mati, bulan depan mati. Dia main malam raya je baru minta maaf, seolah-olah pas mayang raya tok lelaki dia nak mati. Jadi kita maaf setiap hari. Jadi kena khabar tak kalau kita minta maaf dengan suami kita benda yang kita buat? Kata setengah ulama kena khabar. Minta maaf benda ni, minta maaf. Tak, tadilah kita ketik piti abang, masa abang tidur kita bahan 5 riyal. Lepas tu masa abang pergi kecil kita ambil 7 riyal. Masa abang berak kita bahan 60. Nampak? Ini khabar gitu. Oh, bagus. Patut membuat lolok tidur. Dan sesiapa yang menjadi susah dengan sebab isteri dia, dia akan diberi pahala sabar Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub Allah balakan dia dengan sakit dan dia sabar, maka pahala besar dapat juga kepada suami-suami yang sabar dengan kerana isteri dia. Faham? Sebab isteri ni kita nampak je tak gerak, yang sebenarnya dia gagah pada kita. Nampak? Dia jenis kereta kebal kau puang. Orang lelaki tak gerak, jenis uar. Uar ni tak usah kata tembok dengan peluru, bang dia hujang tinggal kaki saja, cabut habis. Ni tu orang lelaki, dia backhand, nampak je backhand. Uar kan? Dak dah naik bunyi dah je panggil dia atas bunyi. Busuk. Busuk. Baru pegang punya. Dak ada lepas lagi. Lepas backhand. Bah dia hujang, tinggal kaki saja turun. Ada kaki buluh je. Mana body ada kena air. Kereta kebal, nampak ada gitu. Bunyi tak? Tak bunyi nyak itu. Tembak dia apa? Tu orang puang. Orang lelaki wah bulang. Wah bulang dak wah dacing. Tengok kalau kita marah ke orang puang. Awak ni tak reti bahasa ke? Saya khabar dah. Tak boleh buat gitu. Jadi deraka. Awak tak dengar ngajar malam-malam. Awak tak pergi surat apa dengar. Dah letak tali besen dia khabar dah kan? Macam-macam ustaz ngajar lah tali besen khabar ni. Tak boleh deraka. Tuk lelaki jadi haram. Jadi masuk neraka. Kena azab kubur itu gini. Awak tak dengar kan ni? Kerah kepala ngak. Kereta kebal. Hidup situ. Tak ada apa dia. Kita tembak berapi lah. M16. Jadi apa? Tu bisa dia. Bisa. Jadi pun dah kita tembak banyak ngak 400 ti peluru, dia tembak suti. Bang harang masuk syurga. Cuma lagi. Nengung itu. Faham tak? Tu orang lelaki bunyi wow. Tak gerak cetong. Ekor yang warna-warni. Tak gerak cetong sekarang. Allah Rabbi. Maka gitu juga isteri yang sabar dengan bodoh dan jahat laki dia, main sepak terajang, main pelawak, main tak balik rumah, main janji nak WPT, tak WPT, main cakap besar untuk lelaki, macam-macam kena menyusahkan isteri. Janji nak WPT, tak WPT, pinjam PT bini, pinjam kelang bini, tak bayar sekarang, maka dia dapat pahala sabarnya Asiah isteri Fir'aun. Isteri Fir'aun, Allah, Fir'aun ni raja yang paling hebat. Sebut jenis raja mana? Raja Elizabeth, Raja Mongku, Raja Jepun, Raja Jawa, tak kira lah. Raja Fir'aun paling besar sekali. Isteri dia tidak tunduk kepada suami. Faham? Dia tauhid kepada Allah. Tak senang, tak apa. Walaupun dia isteri, suami dia orang yang paling banyak harta. Tak sambung dengan Allah. Maka dapatlah
pahala isteri Firaun bersabar kepada mana-mana isteri dalam dunia ni ya, yang disusahkan oleh suami. Orang ramanya hak jenis tinggal dak cara siang pula nak besarkan anak. Nak hak jenis pandai cakap saja, dodo bini kerja, laki dak kerja sekarang. Masa tunang itu dia main projek ke bawah projek tu projek ni. Nak kereta pinjang, lebong tua. Nah, jenis ada kak jenis gitu. Nah, daripada bini masa nikah tu gelang tangan rata tekok subang di telinga. Nikah dengan dia dah tahun lecing barang kemah bini gadab golok bayar hutang laki. Nak sabar. Lagi boleh sabar. Tak boleh sabar, jabat ada. Nak boleh tuntut fasah daripada jabat qadi. Bila-bila masa. Kerana suami yang tidak bertanggungjawab sudah tentu menderitakan isteri. Maka tujuan perkahwinan bukan derita, tapi litaskunu ilaiha, supaya aman, damai, tenteram dua-dua bersama-sama suami isteri. Tak ada kedamaian, maka ada lagi hukum perempuan cerainya daripada mulut qadi ataupun mahkamah syariah. Nah, dan kata Imam Ghazali, wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Baru ni ustaz jawab dalam FB. Ustaz kata tak boleh abu Quran buang dalam laut. Pendapat ini bertentangan dengan perkara yang telah dilakukan oleh Ketua Mufti yang membuang abu Quran di dalam laut baru-baru ini. Lepas tu cuba terangkan dengan jelas berserta dengan dalil. Tidak ada sebarang ayat Quran ataupun hadis Nabi yang menceritakan bagaimana nak dibuat kepada Quran yang buruk atau Quran yang dibakar. Kerana pada zaman Nabi SAW masih hidup, mushaf belum ada. Tak ada lagi Quran ditulis di atas kertas siap macam learning 30 juzuk. Hanya berlaku pada zaman siap Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Batu tak ada hadis masalah ni. Bila tidak ada hadis, ulama-ulama berijtihad. Ulama-ulama berijtihad macam-macam pandangan yang berbeza. Tapi kita jamakkan, himpunkan akan pandangan-pandangan ini. Contohnya kita ambil daripada kitab Hasyiah Ali Syubra Majlisi, iaitu hasyiah atas kitab Nihayah Syekh Ramli. Dan ada sebut di dalam kitab apa benda ni, tahqiq bagi syarah Muhazzab Imam Nawawi. Ada sebut dalam kitab Fatwa Mufti Johor yang lepas tahun 1953. Ada sebut di dalam kitab Fatwa bekas Mufti Terengganu Syekh Alwi, nampak, Al-Maliki, orang mazhab Maliki, tahun 74 kalau tak silap, bahawasanya tidak disuruh buang ke laut, tetapi bakar Quran, abu dia tu bila dah hilang dah, bukan wajib, lebih baik dia kata atau afdal saja ditanam di dalam tanah. Kalau dibuang pun tidak ada hukum haram apabila tidak hilang khak ataupun font tulisan Quran pada abu tu. Kalau abu tu ada, nampak lagi tulisan, tak boleh, dia masih lagi hukum Quran. Dan tidak ada pun ulama kata wajib kena buang di laut. Dan yang kita jawab pula bukan kita kata tak boleh buang di laut. Hak kita jawab tidak disuruh atau tidak perlu buang ke laut. Faham? Hanya tanam di dalam tanah saja. Nampak? Bukan kita kata tak boleh buang, tidak perlu buang ke laut. Tak perlu lain. Faham? Tidak boleh lain, melarang. Keutamaan muslimat dalam perjuangan, adakah ia satu kemestian? Jawabnya bukan satu kemestian. Kerana fardu ain atas perjuangan, fardu kifayah atas perjuangan dia kena atas laki-laki saja. Bila ada satu kumpulan yang mengadakan perjuangan untuk menegakkan kebenaran, maka terlepaslah daripada tuntutan itu daripada baki orang-orang Islam yang lain. Maka sebaik-baiknya semua umat Islam membantu akan golongan yang telah menegakkan fardu kifayah. Semua atas jalan laki-laki belaka. Ada para perempuan cuma tidak ada salahnya mereka membantukan perjuangan atau peperangan umat Islam.
bukan kewajipan di atas mereka sebenarnya, atas laki-laki. Tetapi sekarang dalam keadaan umat Islam itu lemah, maka baik benarlah jika kaum muslimat melibatkan diri, tapi sesuai dengan keadaan seorang muslimat. Nampak? Kerana berlaku di zaman perjuangan umat Islam dulu-dulu, ataupun di zaman moden, di Jordan, di Lebanon, di Syria, di Mesir, umat Islam yang perempuan yang muslimat mereka juga melibatkan diri, cuma kena jagalah tata tertib seorang muslimat. Jangan wawa tengah jalan padang dan sebagainya, tak molek. Perlukah semua amalan mesti bersandarkan nas dan hadis atau cukup mengikut amalan orang ramai? Jawabnya, amalan bukan ikut orang ramai, tapi dia bersumber kepada 4 perkara. Yang kita tengok tulis di masjid di surah, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Faham tak? Al-Quran Allah Ta'ala, hadis Rasulullah, ijma' dan qiyas ulama'. Jadi semua nak ada ayat Quran, maka pilihan raya ada ayat Quran tak? Tak ada. Hadis tak ada juga. Faham? Perlukan pandangan ulama'. Dah pandangan ulama' guna kira boleh ikut, boleh. Bab Nabi benarkan. Nampak? Sayyidina Mu'az bin Jabal menjadi mujtahid di negeri Yaman. Faham? Nabi kata, mu nak buat fatwa dengan benda hukum, dengan Quran dah tak ada dalam Quran, dengan hadis tak ada dengan hadis, aku berijtihad. Maka Nabi pun menepuk dan mengucap tahniah kepada Mu'az bin Jabal kerana dia tahu, nampak, untuk mengeluarkan hukum. Saya tanya dalam Facebook, tapi ustaz tak jawab, sedihnya hamba. Bukan tak mau jawab, tapi tak dang. Kita jawab 100 siapa soalan. Jawab 200 siapa soalan. Jadi kita hanya mampu jawab 30 atau 40 atau 50 soalan sehari saja. Bukan kerja-kerja duduk ngadak FB semua. Banyak kerja lagi. Jadi hak sempat kita jawab. Dak benda panggil dak simbong modek tu. Dia kata ada orang dia buat buku, lepas tu dia larang apa benda ni, cetak buku tu. Sedangkan ulama dulu tak larang pula. Jawabnya, mana-mana kitab pun dia ada tulis dah, bukan kata buku. Dia kata haqqu tab'in mahfuz. Faham? Hak mencetak terpelihara. Bukan kitab Muslim ke, kitab Sahih Bukhari ke, kitab apa benda tafsir ada tulis tak? Huququt tab'in, hak mencetak mahfuzah, mana terpelihara, mana wajib dengan izin. Dan kalau kita cetak, kita nak buat belajar, setengah ulama kata boleh, dan kata haram, kita buat niaga. Orang tu mengeluarkan belanja, lepas tu kita ambil atas angin modal, maka kita pun cetak, buat niaga. Betul tak? Untung atas kesusahan orang lain. Mengambil untung atas susah orang lain haram ke halal? Jelas dah situ. Faham? Jadi kalau setakat mu nak ambil ilmu, kitab ni tak ada jual sini. Tak apa lagi awak step. Tuang kitab bakit pada masyarakat kita arah kamu. Dah tersebar. Tapi bukan tuang kitab yang keluar belanja. Mesin cetak, jabat cetak. Keluar belanja tak? Keluar belanja. Opah orang kita ambil original, kopi jual. Nampak? Ada situ gurur, tipu daya dah. Soalan seterusnya, apa hukum jika langkah benda patut diamalkan dalam masyarakat sebab kawan saya tak dapat kahwin? Tu sebabnya mak dia suruh abang dia kahwin dulu. Abang ni pula bab nikah perah, lambat nak nikah. Betul ke amalan ludah halia 3 kali kiri sebelum tidur amalan sunnah Nabi Muhammad SAW? Jawabnya, tidak ada pun pantang larang lakah benda di dalam syarak. Siapa yang ada jodoh, dia berkahwin dulu. Tidak boleh mana abang kata aku lagi aku tak kahwin, mu tak boleh kahwin. Tapi kita ni maknanya jenis budaya dulu, agama kediam. Syarak nombor 2,
nampak kebangsaan, kebudayaan kita dulu. Ini silap orang Melayu. Nah, siapa adik tu nak kahwin, tak boleh kahwin. Apa? Pasal abang tak kahwin-kahwin. Lepas tu abang jenis tak kahwin, nengung gitu 48 dah umur dah adik kau ni. Ini kata budaya yang tak patut nampak kita amalkan dalam masyarakat. Kerana berlaku zaman sahabat Nabi kahwin, adik tak kahwin, abang tak kahwin lagi, kakak tak kahwin, adik kahwin dah. Tak ada masalah sikit pun. Tak ada mana-mana hadis kata hendaklah dia kena ra'i abang dia dulu atau kakak dia dulu. Bang, lepas tu mak pula tak benar. Ni pula satu benda yang kacau dalam masyarakat, kerana mak berkuasa dalam bab nikah kahwin anak. Padahal mak tak ada kuasa, tapi kita telah beri satu kuasa pada orang yang tidak layak, maka jadilah huru-hara dalam masyarakat sekarang. Ayah setuju, mak tak setuju, jadi tak nikah? Tak, kerana ayah tu dikontrol oleh mak. Nah, dia lupa hukum syarak. Mak tak ada hukum dah dalam bab memberi persetujuan. Nah, ayah ada benda itu mak dia. Mak. Baru ni ada kawan nak kahwin. Ayah setuju, anak setuju, hak lelaki setuju, hak puan tak kena. Mak dia. Pasal apa? Pasal dia kata hak lelaki tua sangat. Berapa tua? 39. Hak puan 27 tahun. Dah 27 dah lewat. Lewat dah, tapi dia kata tua sangat. Carilah mana kalau 27 cari 30, 32 mak ubi lagi, 39 mak dah ubi. Lepas tu kan ni putus. Faham tak? Jadi orang tak boleh nak nikah. Dah kan dalam keadaan sekarang kena kahwin awal, betul tak? Zaman penuh dengan fitnah. Ni pasal apa? Pasal masyarakat tu sendiri telah menyerahkan kuasa kepada ibu, dan kan ibu tak ada kuasa. Akhirnya ibu ni yang dia tak ada kuasa, boleh kuasa, maka dia lupa diri. Dia telah duduk pada tapak yang sebenarnya bukan untuk dia, maka dia pun gila kuasa. Dia tunjukkan kuasa dia. Ni yang berlaku pasal dia tak layak memberi menjadi walak. Nampak? Dia tak boleh jadi pemimpin kan? Yang dalam soal ni, dalam kira lakon benda, kalau jodoh itu baik di sisi agama, mak memberi tak beri, nikah. Lepas tu dah restu, dah walik, dah nikah. Dengar soal restu. Dalam kes perceraian baru-baru ini, 80% yang bercerai adalah dengan restu ibu. Daripada 100 perceraian, 100%, 80% yang direstui oleh ibu bercerai. Faham tak? Dah tu restu ibu, dah mana cerai kau? Pasal kita duduk faham, kalau mak kata tak boleh, tak kenang, nikah tak jadi, tak boleh. Biarkan, ini salah sama sekali. Faham? Pasal ramai budak-budak jadi susah. Nak kenal 3-4 tahun, nak nikah, mak tak kenang. Ayah ada apa-apa? Dah mana ayah? Ayah tak apa, mak tu. Gitu. Ayah misalnya sambung ke dagu. Faham tak? Tengok Rima, tengok ayah dia, Rima tubik tahi. Bekeng ayah. Tapi dalam bab nikah, ayah tak berani, mak tu tak wui. Faham? Tu kata orang lelaki pun ada kok. Apa sampai jadi mak pula? Lain dia kata ayah kita tak setuju, maka datang hukum syarak. Kalau ayah tak setuju, berpindah kepada wali abad. 3 kali tak setuju, wali hakim. Faham tak? Dia ada dah keterangan-keterangan untuk membantu pengantin perempuan berkahwin. Bila ayah tak setuju. Buka kitab fiqh dalam bab wali. Dia kata, dan jika wali iaitu ayah pengantin perempuan tidak bersetuju, maka berpindah kepada wali abad. Pindah ke adik-beradik wali, pindah ke anak saudara, pindah ke pak saudara. Tak ada kitab fiqh yang menyebut dan jika ibu tidak setuju, tak jumpa kitab kata. Tapi guana berlaku masyarakat bila ibu tak setuju, tak boleh nikah. Mana kita telah menyeleweng jauh daripada syariat Islam. Betul tak? Kalau kita musafir hari Jumaat, macam mana nak buat solat jamak dan berapa kiraan sebenar untuk sah jamak ini? Mengikut kilometer je ada pandangan yang berbeza. Di antaranya ramai yang mengira lebih kurang 89.998 km, lebih kurang 90 km, atau jaraknya 56 batu. Dari sini kepada Bukit Bau Dengung. Nak pergi ke Paka lebih pada 56 batu. Bolehlah jamak qasar. Tapi hari Jumaat boleh jamak Jumaat dengan
asar, iaitu jamak takhir saja. Jamak takdim saja. Lepas sembahyang jemaah, jangan tunggu berdoa dengan imam. Naik sembahyang asar pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bangun terus. Boleh qomat dan bangun. Allah, aku sembahyang fardu asar qasar. Jamak takhir tak boleh. Sembahyang jemaah dalam waktu asar sekarang. Tak boleh. Dia seorang sembahyang jemaah. Apa hukum orang kafir derma darah dan kita guna darah orang kafir itu? Ditanya pada ulama-ulama. Di antaranya Syekh apa benda ni? Di antaranya Al-Marhum Syekh Said Alwi Al-Hada rahimahullah ta'ala, seorang ulama Aceh yang menjadi mufti besar negeri Johor pada tahun 50-an. Dia kata, dan bila masuk darah orang bukan Islam di dalam tubuh badan orang Islam daripada kes menderma darah, maka dia tidak menanggung akan dosa tuang punya darah pada asalnya, tak tanggung. Jadi hukumnya harus, tak ada masalah apa-apa. Darah tu asal dari orang kafir, masuk dalam tubuh orang Islam tak jadi kafir. Faham? Begitu juga kalau dia derma darah, daripada darah dia itu digunakan untuk buat jenayah, maka dia tak berdosa tuang punya darah. Dia derma darah bukan disuruh buat jenayah, dia derma darah dia nak selamatkan akan orang tu. Dalam kitab Mufatah Al-Jannah, semayang itu niat semayang ada 7 peringkat. Kalau ada guru, saya nak belajar, 7 peringkat niat dalam semayang. Nabi hanya menyebut innamal a'malu binniyat, hanya senyap amalan itu dengan niat. Hal ini diterima oleh semua ulama-ulama. Adapun cara berniat tidak ada sebut dalam mana-mana hadis. Bila tak sebut, ulama-ulama fiqh dia berijtihad untuk memudahkan kita sebagai panduan saja. Sebab tu dalam masalah niat bukan masalah ijma' cara nak berniat. Sebab tu kitab fiqh ni dia kata, nampak, wa misaluhu gini. Kitab ni pula dan contoh niat begini, bukan mesti gitu. Dia takut kata benda ni bukan mesti gitu. Mana bila dia kata gitu, inilah niat, hak lain tak niat, bukan. Lepas tu dalam masalah tahdir, menghadirkan niat, masalah muqaranah, bahasanya terlalu panjang. Dengan muqaranah urfiyahnya, muqaranah tauzi'iyahnya, dengan muqaranah apa benda ni, kamaliyah dan seumpamanya. Semua ni bukan nas yang qat'i. Ni pandangan ulama. Dan kita boleh ikut ulama, kerana kita rasa dia lebih pandai daripada kita dalam bab ni, maka kita boleh sandarkan amalan-amalan kita kepada mana-mana ulama yang kita rasa senang dengan mereka ini. Faham? Jadi sebaik-baiknya kita kena faham baik. Jangan bila kita rasa dapat faham 7 maqam niat ini baru solat kita sebenar, bukan. Cuma ulama sebut 4 atau 3 saja akan maqam berniat, kerana benda ni payah. Dan benda ni pula adalah hasil daripada ijtihad sahaja. Jadi ambil yang mudah sudah dalam bab berniat. Iaitu bila kita hadirkan hati dalam hati untuk menunaikan fardu semayang, sudah pun dikira sebagai niat yang dira'i atau dibenar, yang dimuktabarkan oleh ulama-ulama. Soalan seterusnya, aurat kita dengan adik tiri, kita boleh kahwin tak dengan dia orang? Adik tiri ni bukan mahram kita, dia ajnabi. Mak kita bukan mak dia, pak kita bukan pak dia, pak dia bukan pak kita, mak dia bukan mak kita, semua lain belaka. Itulah adik-beradik tiri. Hukumnya bukan mahram, sah nikah. Berdosa tak kita tak tegur siapa dengan ayah tiri kita sebab dia zalim dengan ibu kita? Jawabnya, zalim adalah benda yang salah, benda yang haram dan berdosa. Tapi kalau maknanya dia tu adalah ayah tiri kita, kita tak tegur dia, tetap tidak boleh. Faham? Kerana kalau tak tegur, dah bila masa kita boleh betul dia, bila masa kita nak baiki kesalahan dia. Jadi tegur, tetap tegur, kerana dia adalah isteri, suami bagi ibu kita. Tidak ada kewajipan taat, tapi ada kewajipan menjaga adab bersama ayah ataupun ibu tiri. Apa hukum orang laki-laki mengambil kursus bidang perbidanan, dan kan dia laki-laki, dan masih lagi banyak perempuan yang boleh ambil bidang itu? Jawabnya haram. Kalau orang laki-laki sengaja ambil dalam bidang
yang dia itu kena buat benda yang haram. Nampak? Contohnya menyambut akan kelahiran. Ini kerja orang perempuan. Tetapi kalau dia belajar bukan nak jadi bidang, tapi sekurang-kurangnya dia boleh tahu ilmu tentang perbidanan dan dia boleh jadi bidang terjun bila-bila masa keperluan ataupun darurah, maka hukumnya harus sebagai kelengkapan diri. Tapi nak kerja benda yang menyebabkan dia boleh melihat aurat perempuan, tetap haram. Apakah hukum makan makanan yang dimakan bekas dimakan oleh perempuan yang bukan mahram? Jawabnya tidak haram. Perempuan tu dia makan mi goreng, habislah kita ambil bekas puang tu, kita buh mi goreng kita pula. Jadi campur dengan bekas dia tu. Tidak ada sumber ataupun nas yang mengatakan haram. Betul tak seluar pendek yang sampai betis adalah sunnah Nabi? Bukan, tak kena. Salah tu. Sunnah Nabi ni ialah iaitu memakai pakaian yang Nabi pakai, dan pakaian itu di atas daripada buku lali, iaitu kena pada betis. Bukan mana seluar kotak lain, itu sunnah Nabi. Bukan gitu. Dah Nabi pakai tak luar kotak gitu. Tak pakai. Nabi pakai gamis. Nabi pakai seluar. Bukan seluar 3 suku tu. Seluar dalam peperangan. Pernah dilihat pakai seluar. Dan Nabi pakai jubbah, iaitu atas pada lutut tu sunnah Nabi. Atas pada buku lali. Dia buat ni gambar budak-budak pakai luar 3 suku, seluar sunnah dia panggil. Tapi seluar itu dikira telah menutup aurat. Jangan kata seluar sunnah, tapi seluar yang menutup aurat. Sunnah ni makna ma udifa ilan nabi min qaulin aw fi'lin. Benda yang disandarkan kepada Rasulullah, Nabi pernah buat, Nabi pernah kata. Dan Nabi pernah pakai tak seluar 3 suku gitu? Tak pernah. Jangan kata sunnah, tapi katalah seluar 3 suku ni adalah tidak haram dipakai kerana telah menutup aurat. Hukum iktidal ada 3 semuanya, dan salah satunya tidak berada dalam keadaan kosak. Apakah maksud ayat tersebut dan faham? Tak faham sekarang. Hukum iktidal ada 3 semuanya. Salah satunya tidak berada dalam kosak. Kosak ni pula. Tak je dengar lagi hukum tidak berada dalam kosak. Kitab mana yang sebut ni? Yang ada sebut janganlah kita kosak kepada benda yang lain untuk iktidal. Contohnya kita tak boleh lagi iktidal. Umpamanya, faham? Kawan kita panggil, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kita mayang dekat tikar. Kalau kita berkiang dia nampak. Tapi kalau kita rokok dia tak nampak, dia panggil juga maka kita bangun itu nak suruh dia nampak. Faham tak? Maka tujuan kita bangun kosak nak suruh kawan nampak. Tidak sah iktidal kita. Faham? Mestilah iktidal kita bukan kerana orang lain. Tu adalah kalau kita faham. Adakah benar kita dibenarkan untuk berkapa sekiranya kita niat membuat isteri? Sebab tu kata dalam masalah ni jaga hukum. Amalan lain, hukum lain. Kalau yang dikatakan berkapa itu berkembik ke sana kemari, tak boleh. Yang dibolehkan kita mencintai seorang perempuan untuk dijadikan isteri, maka kita cinta dia, dia cinta kita. Itu boleh. Tapi bila kita mencintai untuk jadikan isteri, bukan makna kita boleh berkapa. Dengan maksud berkapa di sini yang berlaku zaman sekarang, iaitulah bebas ke sana kemari. Bukan. Imam yang menerima gaji adalah harus. Maksud firman Allah, jangan jangan ia mensekutuai pada siapa pun dalam ibadat kepada Tuhan. Bolehkah kait masalah di atas dengan makna ayat tersebut? Jadi ada orang kata jangan kamu mensekutukan Allah dalam beribadat kepadanya, maka dikata haram ambil gaji. Tak ada kena-mengena langsung. Faham tak? Mensekutuai Allah ni dia semayang jelas. Nampak? Umpamanya menyembah berhala, maka dia buat syirik kepada Allah. Atau dia mengaku ada ketuhanan yang lain. Atau dalam beribadat itu maknanya kerana tok nenek, atau sembelih kerana apa ni, kerana kubur, kerana apa. Ni yang kata syirik dalam beribadah. Ada pun dia ada pendapatan dengan sebab dia menjadi imam dan sebagainya, bukan syirik. Kalau syirik, sesatlah Sayyidina Uthman bin Affan. Kerana yang fatwa halal ambil gaji ni Sayyidina Uthman.
Ni yang terkenal panggil fatwa sahabat, menatu Nabi. Faham? Jangan kita lebih daripada ulama pula. Kita nak tasawuf lah. Jangan lebih daripada sahabat. Sahabat fatwa imam, Tok Bilal, mufti, qadi, tentera Islam boleh ambil gaji. Tak haram kita pergi fatwa tak boleh. Jadi kita lebih pada sahabat pula dah. Nah. Tapi kalau tok imam tu dia semayang bukan kerana Allah, kerana gaji, maka dia telah mempersekutuai syirik. Nampak? Bukan syirik besar, syirik khafi. Menyebabkan amalannya tidak ada pahala, gaji saja dapat situ. Nah. Soalan seterusnya. Adakah sukar dapat syurga kalau tidak berdakwah? Warna bolok jadi gini. Syurga ni untuk orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Faham? Maka ketaatan ni banyak sekali. Sebab tu disebut dalam hadis-hadis ada syurga orang puasa, ada syurga orang da'i, ada syurga orang yang mati syahid, ada syurga isteri solehah, ada syurga orang yang berpuasa sunat. Betul tak? Macam-macam amalan semua menuju kepada syurga. Tak ada orang kita boleh buat segala amal atas kita seorang. Nah, ada orang yang masuk syurga dengan sebab dia kuat semayang malam. Ada orang tak kuat semayang malam tapi banyak puasa sunat. Ada orang kurang puasa sunat tapi banyak beristighfar. Ada orang kurang istighfar tapi suka bersedekah. Semua amalan-amalan ni daripada Rasulullah belaka. Maka tiap apa pun yang kita buat, Allah janji dengan syurga belaka. Bukan kata berdakwah saja, tapi 2 rakaat solat fajar, nampak? Balasannya adalah syurga. Sebut solat duha, syurga juga. Suami yang maknanya memberi nafkah pada anak isteri, jaga dia, syurga juga. Isteri taat suami, syurga juga. Faham tak? Jadi jangan bila kita buat satu amalan, kita kata amalan kita sajalah yang menuju ke syurga, amalan orang lain tidak. Ini taksub namanya. Sikit ke dah. Hantaran belanja kahwin saya adalah seutar rantai, harga 3,000. Persoalan saya, adakah bila saya mati, bila-bila suami saya ada hak atas harta tersebut ataupun jadi saka pada anak-anak kami? Mohon penjelasan. Dia kahwin, suami dia buat mas kahwin rata. Nah, mas kahwin pun jadi milik isteri, barang hantaran pun milik isteri. Faham? Jadi rata ni bila dah kahwin beri ke isteri jadi milik isteri. Isteri ni dia bimbang, kalau dia mati kek gi, laki suami dia boleh juga bagian rata tu. Nah, jawabnya boleh ke anak ke boleh ke laki dia. Dengar molek, bila seorang isteri mati, dia meninggalkan semua waris. Laki ada, anak ada, cucu ada, mak dara ada, sepupu ada, anak dara ada belaka lah. Faham? Maka 4 golongan dia akan makan harta dia. Yang pertama, ayah dia. Yang kedua, mak dia, mak isteri ni. Faham tak? Kalau ada ni, mak dia makan saka, ayah dia makan saka, anak dia laki puan makan saka, yang keempat, suami dia makan saka. Faham? Jadi atas rata tu kalau tidak belanja, rata tu harga 1,000 katakan, daripada 1,000 tu dapat juga pada suami, kerana suami mendapat tarekah harta peninggalan isteri. Apa hukum pasang MP3 Quran dalam tandah yang tidak dipakai lagi? Tandah tu tandah baru, dia pasang MP3 Quran. Kata setengah ulama, tidak ada hukum tandah selagi belum digunakan. Jadi bila telah digunakan, dia jadi tempat buang najis, maka tidak layak dengan Quran. Yang dikatakan tidak layak bukan sebab dia ada makut jambang, sebab digunakan untuk najis, bukan atas nama tandah. Jadi kalau tandah baru, tidak ada haram hukumnya. Boleh tak saya nak panggil orang yang tolak hukum Allah itu kafir? Jawabnya tak boleh, kerana Allah buat 3 jenis dah. Faulaika humul fasikum, faulaika humuz zalimun, faulaika humul kafirun. Jadi ulama tafsir buat kategori. Hak tolak gini kafir, hak tolak gini fasik. Hak tolak dengan makna kita pertahan dulu, kita tak buat lagi, kerana nak raikan kepada setengah-setengah orang yang masih tak boleh menerima, dia ada hukum gini. Jadi hak kata tolak terus kafir ni dah lewat hukum Allah Taala. Apa? Sebab hukum Allah Taala dak molek, tu kafir. Hukum Allah ni tidak akan memajukan kita
tu jadi kafir. Bukan kita kata. Nah, fatwa ulama-ulama. Tu jelas. Betul tak orang munafik tidak masuk syurga? Munafik ni kafir, memang tak masuk syurga. Soalan seterusnya. Adakah seorang laki-laki dewasa yang mati ayah kena minta restu ibu dia pula nak kahwin dan tanya pendapat keluarga? Kalau nak tunggu restu ibu confirm sampai bila dak kahwin? Ni satu masalah lagi. Naik cagang ngak ibu sini. Jawabnya sunat. Biarlah ibu bapa kita merestui, tapi bukan syarat nikah. Sebab dia kadang-kadang kita kenal, dia tak kenal. Yang nak berkahwinnya siapa? Kita lebih tahu. Kita lebih nak serasi. Kadang-kadang dia bukan pilih pasangan untuk kita kahwin. Dia pilih besang untuk dia jadi besangnya dia. Anak mampu mu gana-gana. Aku nak untuk besang ni. Orang senang. Anak datuk begitu begini. Jadi bukan. Satu dah tak boleh kita serah syarat-syarat ni menjadi satu kepastian dalam hukum syarak. Tak boleh. Kerana yang berkahwin adalah anak yang akan susah, anak yang akan senang. Ibu ini hanya mendoakan atau menasihatkan. Jangan banyak sangat idea baru ni. Tanpa restu ibu maka tidak akan molek perkahwinan. Orang pun takut habis. Hak dak kahwin pun ada. Hak dalam keadaan melakukan maksiat pun ada. Kerana apa? Kerana terpedaya dengan ayat restu ibu. Apakah hukum saya pakai seluar fit panjang di dalam dan pakai luar pendek di luar? Apakah hukum saya solat pakai seluar 3 suku? Hukum dia pakai seluar fit dengan molek. Orang lelaki syarat dia menutup aurat. Orang puan 2 syarat. Menutup aurat dia mesti tak nampak warna kulit dan tidak membentuk akan bentuk tubuh. Jadi kalau orang puan dia pakai seluar fit, nampak hukumnya tetap haram. Kerana dia hanya menutup warna kulit tapi nampak bentuk peha, bentuk lutut. Orang laki-laki makruh pakai seluar ketat. Tapi kalau mensifatkan kemaluan, dia panggil apa, kemaluan mughallazah kata ulama fiqh, hukumnya haram. Faham? Jadi kalau peha saja fit, lepas tu dia pakai luar pendek kot luar, macam ada pemain hoki kebangsaan. Dia telah berhijrah kepada mentaati ajaran Allah. Dalam main hoki tu dia pakai luar pendek, tapi dalam dia ada seluar menutup aurat dia. Hukumnya makruh sahaja. Sudah tidak lagi ada keharaman. Faham? Tapi kalau pakai luar ketat nampak kemaluan depan. Peha makruh nampak. Kemaluan depan memang fitnah besar. Kemaluan lelaki lah. Dia pakai luar ketat sangat, nampak Angry Bird. Tak boleh. Hukumnya tetap haram. Faham tak? Batu hak kerja jabat, pakailah seluar hak longgar-longgar supaya hukumnya harus. Kalau pakai luar ketat, dari belakang nampak bulat punggung dia, makruh. Nampak? Nampak bentuk punggung bulat ni, makruh. Nampak kemaluan depan, haram. Apa hukum saya solat pakai seluar tiga suku? 3 suku ni gua ni. Biar faham baik. Iaitu kurang suku daripada penuh. Maka luar dia panjang ni, lutut kat ni. Ni setengah. Sampai dengan lutut 3 suku ni ada setengah lagi, suku lagi. Jadi sekat peti. Keluar kat peti ni kan. Luar hip hop. Poket neleh macam orang nak berok. Faham tak? Tutup aurat tak? Tutup, hukumnya tidak haram lagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi